Nama Allah itu nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min Al-Mu'aymin Al-Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattalul Muqli Al-Qabidul Basitul Rafi'ul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Wazirul Sami'ul Basirul Hakamul Adilul Muqtadir Habib Minal Nabi kata lillahi tis'atu wa tis'ina isman fata'amuhu biha wa man ahsaha dakhala al-jannah. Allah ada 99 nama. Sebutlah nama Allah, serulah nama Allah, fahamlah nama Allah, yakinlah dengan nama Allah. Siapa buat gitu Nabi kata masuk syurga. Bukan masuk stadium Shah Alam satu ni dengan 9 nama kan. Dia Malaysia masuk syurga, syurga. Nak masuk stadium Shah Alam nak tiket RM50 pun kecoh. Kecoh. Nak tengok bola saja. Nak tiket RM50, oh mahal tu ada. Tak payah tengok. Kecoh apa? Ini bukan kecoh nak masuk stadium, nak masuk syurga. Sebut nama Allah. Allah ada 99 nama, sebut nama Allah. Ingat nama Allah, faham nama Allah, sanjung nama Allah. Apa nama? Lagi kan nama pejuang kemerdekaan orang sanjung. Ini bapa kemerdekaan, ini bapa pemodenan, ini bapa pembangunan, ini bapa petualang. Macam-macam orang sebut. Ini apa ni? Ini koi. Ini nama-nama Allah yang patut kita sanjung. Asma'ul Husna, nama-nama Allah indah lagi cantik patut kita sanjung. Jadi ibu-ibu apa-apa, kalau kita memahami Allah, 4 segmen utama ni, Allah ada zat, Allah ada sifat, Allah ada perbuatan, Allah ada nama, kita cukup mengenali Allah, cukup memahami Allah. Bila kita baca ayat yang berkait dengan Allah, tak lepas daripada 4 ni. Lepas daripada 4 ni, dia akan pergi pada perintah Allah, larangan Allah. Hasil daripada kita kenal yang berkait dengan zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, nama Allah, kita nak faham pula perintah Allah dan larangan Allah. Allah perintah pada kita, perintah Allah tu ada 2. Satu sifat wajib, satu sifat sunat. Hak wajib atau sunat kita lakukan sebaik mungkin. Larangan Allah ada 2, benda yang haram, benda yang makruh. Benda haram mesti ditinggalkan. Allah haram, zina haram, judi haram, liwat haram, nipu haram, hutang orang tak bayar, haram. Bohong, haram. Mesti ditinggalkan. Yang makruh adalah sebagai penyucian hati kita, jiwa kita, gaya hidup kita. Elok ditinggalkan. Kalau kita buat benda makruh, kita tak dapat pahala. Tinggalkan perkara yang makruh, kita dapat ganjaran pahala. Alhamdulillah. Satu lagi teori hukum yang disimpulkan oleh ulama ialah benda yang harus. Belah kanan kita perintah Allah wajib sunat, jelas. Belah kiri kita haram makruh, larangan, jelas. Hak harus ni ikut keperluan kita, masa, tempat, keadaan kita. Nak makan banyak mana tengok body lah. Nak makan banyak mana, nak minumnya, nak mandi pukul berapa, nak bersihnya, nak kemahnya, nak cantiknya, nak eloknya. Tengok keadaan, masa dan kesesuaian serta tahapnya. Kalau ambil benda yang makruh, kalau ambil benda yang harus melampau, hingga membazir jadi haram juga. Makan asalnya harus, tapi makan sampai membazir jadi haram pula. Nampak tak? Jadi dimensi hidup kita, kalau kita mengenal Allah, kita membawa kita pada melaksanakan perintah Allah, membawa pada kita menjauhi larangan Allah. Ini dimensi hidup yang baik, yang lengkap, yang sempurna, yang sejahtera. Dan kita boleh bina jaringan kehidupan, jaringan persaudaraan atas dasar akidah. Manusia masing-masing menuju ke situ. Manusia menentasi masa tempat keadaan, kenal Allah. Manusia dari sudut keadaan sekalipun, dia laksanakan perintah Allah. Dari sudut keadaan macam mana sekalipun, dia menjauhi larangan Allah. Ini mudah kita bersatu. Tak kira Melayu, Cina, India, Bengali ke, Serani ke, Maki ke, Bangla ke, mudah kita bersatu. Tanpa mengira apa saja kedudukan kita, mudah kita bersatu. Saya ikut perintah Allah, tuan-tuan pun ikut perintah Allah. Kita jauhi larangan Allah, tuan-tuan pun jauhi larangan Allah. Di setiap taman, setiap komuniti, setiap masyarakat, setiap negeri, setiap negara, setiap dunia pun itu keadaan. Nah, ini cara Islam nak menyatukan manusia dengan kalimah la ilaha illallah. Lepas tu Nabi sebut, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah.
Orang sesiapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga dia. Asalnya begitu. Kalaulah dia tak sembahyang, tak puasa, dia kena hitung kira lah dosa-dosa dia tu. Last sekali masuk syurga juga. Hitung kira dosa-dosa hak mana, tiba-tiba amalan berat masuk neraka dulu. Selesai apa semua seksa-seksa sikit, kemudian last sekali masuk syurga juga. Sebab dia masih lagi ada la ilaha illallah. Ini tahap minima. Kita tak nak jadi tahap minima. Biar kita maksimal ibadat, minimal maksiat. Bila kita buat maksiat, tebus maksiat ni dipajakkan oleh Allah dengan bertaubat. Sebab kita kenal Allah. Kita bina kehidupan kita dengan kenal Allah. Kita bina kehidupan kita dengan perintah Allah. Kita bina kehidupan kita, kesejahteraan kita dengan menjauhi larangan Allah. Ini jalan orang yang berjalan menuju kepada Allah. Tuan-tuan nak pergi mana tuan-tuan? Duduk tamat sejahtera ni, nama mana nak sejahtera? Tuan-tuan nak pergi mana? Ramai-ramai ni nak pergi mana? Nak pergi masuk kubur lah. Tak lain. Tuan-tuan kata nak pergi Pahang, nak pergi Ipoh, nak pergi Penang, nak balik pulau pun dah balik. Nak pergi mana? Kita bukan mencari tempat, bukan mencari orang. Kita menuju kepada Allah. Kita tengok, rangka hidup kita memang begitu. Kita datang daripada tanah, hidup atas tanah, menikmati hasil daripada tanah, pulang ke tanah, daripada tanah pulang ke bangkuan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua datang daripada Allah dan kita kembali ke bangkuannya. Itulah akidah. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Di sebalik kita mengenal Allah, hidup dalam keadaan mentaati Allah, menjauhi larangan Allah, ini memudahkan kita untuk bersatu. Kita orang yang sama-sama mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa payah sangat nak satu? Kita sama-sama sembahyang, menghadap kiblat, satu Quran, satu Nabi, satu syurga, satu neraka. Kenapa payah sangat nak satu? Baik ikut nafsu. Kamu ikut kepentingan kamu, aku ikut kepentingan aku. Mereka tak nak berlembut, nak berkerah antara satu sama lain. Dah, kita jangan letak nafsu kita kat depan. Jangan letak kebendaan kat depan, kepentingan kita kat depan. Dah, kita letak Allah dan Rasul kat depan. Habis selesai. Ini sepatutnya kita ada. Yang kita sekarang ni payah nak satu, nak bergaduh buat Islam sama sendiri. Pasal apa? Pasal letak nafsu dan kebendaan dunia. Kalau kita hentikan nafsu kebendaan dunia, letak Allah dan Rasul kat depan, selamat. Kita boleh bersatu. Kita boleh pertahankan kekuatan Islam, kemuliaan Islam. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Di sebalik kita mengenal Allah yang kedua, dalam bidang memperkukuhkan akidah Islam ialah kita kena kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal Nabi, patut kita kenal Nabi berbanding isteri kita, anak kita, cucu kita, saudara, adik-beradik, anak saudara, keluarga, manusia sekitar kita. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Iman kamu tidak akan sempurna kecuali aku ini lebih kamu kenali, lebih kamu cintai, lebih kamu sayangi berbanding dua ibu bapa kamu, berbanding anak pinak cucu cicit kamu, dan berbanding manusia keseluruhan di sisi kamu. Barulah kita rasa manisnya iman, seronoknya ibadat. Mata, hati, fikiran kita celik akhirat, celik akhirat. Pagi petang celik akhirat. Dunia fikir juga, tapi transformasi akhirat. Hasil daripada kita cinta Allah, hasil daripada kita cinta Rasulullah. Nabi sendiri sebut tuan-tuan, hadis ni sahih, riwayat Bukhari. Iman kamu tak akan sempurna. Pergilah haji, pergilah umrah, ada ijazah sarjana muda ke, kepujian ke, master, PhD ke, iman kamu tidak akan sempurna hingga aku ni lebih kamu kenali, lebih kamu cintai berbanding ibu bapa kamu, anak pinak kamu, manusia sekeliling di sisi kamu. Kita biar kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya, keturunannya, ibu bapanya, lahirnya, bayinya, kanak-kanaknya, remajanya, dewasanya,
perkataannya, perbuatannya, pengikirafannya, perjuangannya, wasiatnya untuk kita. Patutnya kita kenal. Patutnya. Ini yang kita tak rasa seronok buat ibadah, tak rasa seronok ke masjid, ke surau, baca Quran, zikir, wirid, solat, dekah, akikah korban dan sebagainya ni. Kenapa kita tak rasa seronok, tak rasa manis? Ibadah tak nampak akhirat sebab tak kenal Allah dan Rasul. Jadi apa-apa pun letak nafsu dulu kat depan, Jahannam. Letak kebedak dulu kat depan, Jahannam. Payah dah satu, payah dah bersaudara. Ada akidah tak betul. Bila akidah tak betul, hidup tak betul. Perkataan tak betul, perbuatan tak betul, reaksi pun tak betul. Yang banyak betulnya, upin dan ipin. Betul. Allah Rabbi la ilaha illallah. Patut kita kenal. Tuan-tuan, puan-puan, beli satu buku namanya Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmizi. Syama'il Muhammadiyah itu disebutkan biografi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada lahirnya hingga pada wafatnya. Sama ada dari bentuk khalqiyah atau khuluqiyah. Sama ada dari bentuk fizikal baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga dari bentuk spiritual baginda sallallahu alaihi wasallam. Lain-lain banyaklah cicinya, tongkatnya, sopannya, jubahnya, lengannya, mukanya, matanya, rambutnya, semua. Makannya, pinggannya, minumnya, semua disebut. Solatnya, zikirnya, wiridnya, salawat. Daripada mudahnya kita kata daripada A sampai Z, semua disebut berkait dengan biodata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca situ kita mana kita mendekati pemikiran kita, cara hidup kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Barulah iman kita makin tambah, makin sempurna. Kita Nabi, kita Rasul melebihi segala-galanya. Baru kita rasa seronok buat ibadah. Baru kita memperlihatkan kasih sayang kita pada Rasul lebih penting daripada kasih sayang yang lain. Sebab kasih sayang Nabi sampai juga selamat daripada neraka, hidup kita sejahtera akhirnya. Kasih sayang isteri belum tentu sampai syurga. Walaupun tuai pagi antara masak, esok jangan layu-layuan. Mintai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Kalau Tuhan mudik ke hulu, carikan saya bunga kemboja. Kalau Tuhan mati dahulu, nantikan saya di pintu syurga. Ewa, berangai macam neraka. Hidup lagi bini berangai macam neraka. Mayang dah, aurat dah tutup, makan minum, kedai Cina, kedai India, dah menggali, tak apa, jadi sedap je. Pakai baju nampak macam telanjang, tubuh-tubuh kelihatan, halu gajah, halu star, batang air, bukit lanjang, bukit lancang, macam-macam semua tu. Yang tak sepatutnya. Perangai macam AJK ke? Ada hati nak jadi AJK juga. Banyak yang tengok. Kita tak kenal Allah, tak kenal Nabi. Bagaimana kita nak hidup betul, nak hidup betul? Rasul perkataan kita, perbuatan kita, hubungan kita, anak bini, laki, cucu, cicit dan jiran kelihatan di sisi kita. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Bila kita kenal baginda sallallahu alaihi wasallam, puncaknya ia menyampaikan kita pada perintah Allah. Ada Nabi juga memerintahkan kita untuk mentaati Allah. Dan kenapa je semua hakim Allah wa hakim Rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul. Taat Rasul, taat Allah. Taat Allah, taat Rasul. Gitu ya. Dalam Quran ada sebut tentang kita ikut para alim ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang alim yang mendalam ilmunya itu kalau kamu tak mengetahui itu perkara. Dan dalam hadis yang lain Nabi sebut innal ulama'a warasatul anbiya'i. Ulama itu pewaris. Jadi kalau kita ikut pandangan ulama, majoriti ulama yang benar, ia membawa kita kepada mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iltizam kita dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan, dalam perangannya membawa kita mentaati Allah. Nah, ini hidup yang terarah kepada satu matlamat. Jadi mudah untuk kita bimbing manusia, ajak manusia, satukan manusia dengan konsep ketuhanan Allah
dengan konsep beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa benda lain, percaya pada kita, percaya kepada mereka, percaya kepada qada dan qadar, percaya pada hari kiamat akan mudah diserapi oleh akal dan hati kita. Bila kata kita memperkasakan keimanan kita dengan Allah dan keimanan kita pada Rasulullah, ini pemangking gerbang kehidupan yang utama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul a'malil afdal? Faqala al-imanu billahi wa rasulih. Wahai Rasulullah, apakah aktiviti hidup yang paling baik? Baginda menjawab, aktiviti hidup yang paling baik ialah beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Ibnu Mas'ud pernah menanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayul a'malil afdal? Faqala as-salatu ala waqtiha. Wahai Rasulullah, apa lagi amal ibadah yang paling baik? Katanya, amal ibadat yang paling baik ialah solat tepat pada waktunya atau di awal pada waktunya. Ini semua kita nak solat pada awal waktu sebab kita mempunyai akidah yang betul. Kalau kita ni malas sembahyang, kita tak betul tu. Malas sembahyang, malas tutup aurat, malas puasa, malas zakat, malas sedekah, malas haji, malas korban, malas akikah. Kita tak betul tu. Apa lagi kalau dia apa kita berpelesera, bergaul bebas, laki perempuan, anak tak kira, mata aurat tak kira, langgar semua Allah larang tu, akidah tak betul tu. Orang akidah tak betul, macam mana kita nak satukan perkataan, perbuatan, sikap, tindakan? Macam mana tuan-tuan, akidah tak betul? Kita selalu bertentang dengan dia. Kita berikan dia perintah Allah, dia tak nak ikut. Kita ingatkan dia dengan larangan Allah, dia tak nak ikut. Macam mana hati anak bini nak satu? Keluarga kita, adik-beradik kita, jiran tangga kita, syarikat kita nak satu? Kita je yang nak pada perintah Allah, dia orang tak nak pada perintah Allah. Macam mana nak satu? Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita kembali pada akidah, mudah saja kita menyatukan Melayu, Cina, India atau bangsa sekali. Kalau bersatu tak dasar parti politik, agak sukar. Kenapa? Kerana kita mengutamakan parti politik kita. Bila juga kalau kita bersatu tak bangsa, kita mementingkan bangsa kita, tak bangsa Melayu je. Orang India hati pula, orang Cina hati juga. Jadi hak mudah realitinya la ilaha illallah. Itu mudah. Islam ajar begitu. Cara the real fitrah yang Allah campak sebagai intisari program kehidupan kita jelas. Firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirullah wajilat qulubuhum. Itu wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dua. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini dia bagi intisari kehidupan kita ialah orang yang beriman itu, orang yang betul beriman, sempurna keimanan itu. Bila disebut nama Allah, gemetar hati-hati mereka. Dan satu, bila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Adakah hati kita gemetar? Tak macam lekak dah kubur ni. Orang yang sempurna iman bila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan dalam jiwa mereka. Dan hanya pada Allah mereka berserah diri. Bila usaha, bila kerja sungguh-sungguh, serah pada Allah. Hanya pada Allah mereka berserah diri. Ini dari kehidupan kita. Mudah saja. Jadi kalau kita payah nak terima kebaikan orang, sebab iman tak sempurna, iman tak betul, kita tak betul, payah nak terima kebaikan orang. Bila orang buat baik, kita pok-pek. Agakkan kita payah nak buat benda baik. Bila orang buat baik, kita orang pertama sekali kritik. Bila orang amanahkan kita dengan kebaikan, 6 jahanam. Jawabnya akidah tak betul, payah nak buat benda baik.
Bila kita tentu nak asingkan nafsu serakah itu daripada pentas pemerintahan hati dalam satu hari kita, memang payah. Nah, kita tengok tuan-tuan, dalam diri kita di mana menang. Dia ada akal, hati, nafsu, ruh. Akal, hati, nafsu, ruh, ada 4 elemen. Jasad 5. Jasad aku tak ada apa, jasad ikut dia. Akal kerja dia fikir, baik buruk benar salah, baik buruk benar salah, baik buruk benar salah. Hati merasai dan dia menguruskan 4 5 unsur ni. Jasad, akal, ruh, nafsu diuruskan oleh hati. Hati aja. Nafsu dia ada kecenderungan. Nak tak nak, nak tak nak, nak tak nak. Ada nafsu jahat. Nafsu jahat tak nak buat ibadah, tak saya fikir akhirat. Nafsu jahat tak kira baik buruk benar salah, dosa pahala. Kalau aku nak. Nafsu jahat nak membelakangi Allah, nak ikut setan, nak ikut iblis. Nafsu jahat memang benda yang begitu diuji, dibuat begitu oleh Allah untuk uji kita. Lepas Allah sebut hasibanna sa'ayyudratu ayyakula amanna wa hum la yuftanun. Kenapakah manusia dikira, dicipta dan dibiarkan begitu saja dalam keadaan mereka tak diuji? Satu lagi ada nafsu menyesal, nafsu lawamah. Fala uqsimu bin nafsil lawamah. Kata Allah, aku bersumpah dengan jiwa manusia yang menyesal. Nafsu lawamah, jiwa menyesal. Dia menyesalnya tak mari dengan orang jamaah, menyesalnya tak join program, menyesalnya tak ada masa, menyesalnya tak belajar, menyesalnya tak baca Quran, menyesalnya tak tuhan. Memang manusia tak ada lagi benda menyesal. Orang Islam ke bukan Islam ke, kafir ke apa ke, semua tak ada lagi daripada menyesal. Pak Allah dah program, dah setting dah program. Macam juruterang telefon, setting dalam telefon, Galaxy Tab ke ataupun iPhone ke, dah setting semua dah. Kita hanya naik. Oh, dah setting dah. Kalau tak ada setting dalam tu, naik sampai hari. Ada tanya naik. Apa benda naik? Sebab tak setting. Kalau muka saya ni macam Galaxy Tab, naik gitu ya. Sini ada kamera, sini ada pad, sini ada apa nama ni, perbankan internetnya. Tak payah piau. Begitu juga manusia. Dalam hati manusia Allah dah setting dah. Ada nafsu jahat, nafsu amarah, ada nafsu lawamah, jiwa penyesalan. Ada satu lagi nafsu mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa manusia tenang. Jadi manusia ni ada kala jiwa dia kelam kabut dengan kejahatan, ada jiwa dia dengan penyesalan, ada jiwa dalam keadaan tenang dalam mentaati Allah dan Rasul. Jadi pagi petang siang malam 12 jam, campur 12 jam, jadi 24 jam, hari berganti bulan, berganti tahun, cukup pada tahap kematian kita, Allah uji kita. Baik-baik pengurus, bukan pengurus KNP, Maybank atau Telekom, syabas. Baik-baik pengurus yang berjaya mengurus nafsu yang ada pada dirinya sendiri. Dengar tahu? Jadi bagaimana kita nak urus nafsu ni kalau kita tak kenal Allah? Bagaimana nak urus nafsu kalau tak faham perintah Allah? Bagaimana nak urus nafsu kalau tak jauhi larangan Allah? Bagaimana nak urus nafsu kalau tak menggunakan Rasulullah sebagai pedoman dalam pengurusan kehidupan kita? Baik tu orang tak ikut Nabi tak jaya. Dia mungkin berjaya kerana harta, kerana kuasa, kerana rupa, kerana wanita, kerana glamour, kerana kepentingan dunia. Tapi hakikat kejayaan hidup tidak akan dirasakan. Lepas tu Nabi SAW gerbang atau pemacu utama dalam kehidupan kita. Tanpa Nabi, kita tak akan berjaya, kita tak akan bahagia, kita tak akan bersaudara, hidup kita tidak akan sejahtera walau tinggal di taman sejahtera. Dan jamaah politik pula, dia ustaz ni cuma main-main, boleh baca Quran. Itu ya. Tapi mesti semangat lebih lagi 12.5 ni. Semangat akidah ni, semangat akidah. Nampak tak? Tak percaya. Kalau berjaya pun jaya fizikal je. Ada duit, ada rezeki, ada anak, tapi jiwa kosong. Jadi jangan jadi begitu. Kawan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Jadi bedok-bedok pengusaha nafsu ni kita tahu. Ni yang diperingatkan melalui Al-Quran, diperingatkan oleh hadis-hadis yang sahih akan disebut asyaddu a'da'ika nafsuka allati baina jambaik. Musuh kamu yang paling kejam ialah nafsu kamu sendiri yang ada dalam hati kamu. Jadi hidup tanggung ni. Akal, nafsu, hati, hidup tanggung ni. Hari kita tengok di hati kita tu, kalau hati bersih, dia ada kekuatan untuk mentaati Allah, untuk menjaga larangan Allah,
Hati dibantu dengan akal. Kalau hati itu kotor, dia dipengaruhi nafsu, lalu kita suka nak mematuhi perintah Allah dan selalu membangkang perintah Allah, menentang Allah, itu jadi menyeleweng, jadi kafir, jadi murtad. Jadi pentas hati kita dikuasai mana? Dikuasai nafsu yang mana? Kalau pentas hati kita dikuasai nafsu, kita selalu kalah dalam kehidupan, selalu berantakan, tidak ada ketenangan dalam kehidupan. Kalau pentas hati kita dikuasai nafsu yang tenang, insya-Allah hidup kita sentiasa tenang. Walaupun tak ada harta benda fizikal manusia di sekeliling kita, tapi kita bertenang kerana kita diberi ketenangan oleh Allah. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, yakinlah dalam acara yang ketiga dalam bidang kita, yakinlah dengan perkara-perkara yang lain. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan baginya, Al-Quran. Tak ada keraguan baginya, yang menjadi petunjuk pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Benda gaib ada tapi tak nampak dengan macam. Tak gaib lah kita kata. Ada, benda tu tak boleh kesan dengan teknologi manusia. Banyak fikir dengan akal. Dosa pahala ada tapi tak nak fikir dengan akal. Tak nampak. Dunia sekarang tak nampak, akhirat kita nampak. Tak nampak banyak mana dosa, banyak mana pahala, tak nampak. Dosa pahala ni tuan-tuan macam duit. Macam duit. Dosa-dosa ni, kita kena bayar compound dengan Allah akhirat. Pahala-pahala ni macam duit untuk kita beli di syurga. Yang sekarang ni kita kerja cari makan anak bini ke apa semua sekali, duit tu penting. Pahala-pahala ni macam duit. Lepas mati kita nak makan apa, nak pakai apa, nak gaul dengan apa, nak duduk kat mana, nak ada pahala. Jadi kena yakin dengan benda-benda begini. Kalau tak ada kajian, tak ada pembuktian secara fizikal, kena yakin ini benda saham ayat yang kita dengar dan terima dengan seadanya. Ni okey. Ini bukan mitos, bukan legenda, bukan dongengan. Ini adalah hakikat yang Allah sebut di dalam Al-Quran, yang dikategorikan sebagai benda-benda gaib yang kita terima seadanya. Yang keempat, dalam akidah Islam, kalau kita nak satu, kita nak kena tahu mana ajaran betul, mana ajaran salah. Betul tak ni? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan 4 segmen pelajaran yang jelas yang kita sebut awal tadi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, kalau dalam akidah, kita berpegang kepada akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bidang akidah. Saya membicarakan perbuatan Allah, sifat Allah, nama-nama Allah, zat Allah. Ini dicetuskan, dipelopori oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Berpuluh, beratus, beribu ulama yang menjadi pelopor dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Lepas tu ulama menyebut, Al-Imam Al-Muhaddis Al-Zabidi, dia menyebut, idza utlika ahlu sunnati wal jama'ati fal muradu bihi al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Bila disebut lafaz Ahlussunnah wal Jamaah, maka ia dikenali dengan ulama-ulama dari kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Golongan ulama yang teguh memperjuangkan kebenaran dalam perbincangan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah, nama-nama Allah. Menepis penyelewengan yang dibuat oleh Mu'tazilah, Jabariyah, Murji'ah, Syiah dan lain-lain yang sesat serta menyeleweng. Sebab ajaran sesat yang menyeleweng yang ada di akhir zaman. Kalau kita tahu akidah yang benar, dengan kebenaran itu kita boleh menepis segala penyelewengan yang berlaku. Kalau kita ada akidah yang benar, kita tahu ayat yang sesat, ajaran sesat, Qadiani sesat, Baha'i sesat, Syiah sesat, Wahabi sesat, Liberal sesat, Al-Aqam sesat, Ahmad Matari sesat, Rasul Palsu Maryam sesat, Nabi Putih sesat, ajaran Khatijah pun sesat, Makam Buat sesat. Kita tahu sebab kita dah ada ni akidah yang benar, kita dah ada. Kita boleh bina diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, bersatu kita dengan akidah yang benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang kita ucap dalam sembahyang, tayat pertama, tayat akhir, tayat dalam azan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam qamat, la ilaha illallah, la
takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dalam takbir negara, Allahu Akbar. Dalam takbir raya haji, Allahu Akbar. Raya puasa, Allahu Akbar. Untuk meja.